Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sambungan pada muka surat 29. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan sayugia bahawa ada bagi engkau itu wirid daripada tafakkur pada tiap-tiap hari dan malam yang engkau tentukan baginya bagi tafakkur. Hak selebih molek juganya kata Habib Abdullah Al-Haddad ni, dia kata kena ada wirid hak kita kekali daripada tafakkar, daripada kita berfikir. Tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi khalqi. Tafakkaru fi khalqillah. Apa ni, berfikir kamu pada kejadian Allah. Dia jangan kamu berfikir tentang Allah. Wala tafakkaru fillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Jangan kamu berfikir tentang Allah Ta'ala kunhi, Allah Ta'ala tu lagu mana, jangan. Pada tiap-tiap hari dan malam kena ada sokmo yang engkau tentukan baginya, bagi wirid hak kamu duk tafakkur, hak duk zikir tu suku. Tak kena ada waktu-waktu untuk kita berzikrullah, tafakkur, atau beberapa waktu tentukan baginya waktu ataupun beberapa waktu-waktu, maksudnya ketika-ketika. Dan bermula yang lebih elok asalnya, segala waktu bagi tafakkur itu ialah yang lebih kosong. Kosong hati kita dengan makhluk. Mana waktu hati kita kosong dengan makhluk, hak mana kita tak serabut duk fikir dengan projek tu projek ni lah. Kalau kita duk serabut fikir dengan projek ni tak fikir juga tu, bukan fikir hak dituntut. Waktu kita kosong daripada makhluk tadi, fikiran kita, dan bersihnya fikiran tadi, yakni bersih fikiran daripada masyaallah, benda selain daripada Allah Ta'ala. Hak ada pada fikiran kita hanyalah Allah Ta'ala. Dan yang lebih sebenarnya apa ni, waktu tadi pada hasil bagi hati seperti tengah malam. Tengah malam lah waktu hak mana kosong fikiran kita. Kalau kata si hari ni kita duk mari mikir tentang anak lah, tentang pekerjaan lah,
tetap dengan makhluk lah. Kalau kata wakil rakyat tok ngulu tok email, ya sibuk dengan makhluk. Maksud katanya manusia mari duk tanya tu, mari duk ngitak go tu. Jadi maksudnya waktu hok paling sesuai, bersesuaian untuk kita nak tafakur ni tengah malam. Kita bangun sore-sore. Ketahui olehmu, hai talib, mereka yang menutup pada jalan akhirat ni, saliklah bahawasanya baik dunia dan agama terhenti, ia baik dunia dan agama itu atas soh tafakur. Benarnya pada tafakur ni, maka elok kehidupan dunia kita dan elok kehidupan akhir agama kita. Baik dunia ni, dunia pada bangsa ukhrawi lah. Baik dunia dan agama ni terhenti, ia baik dunia agama ni atas sah tafakur kita. Dan barang siapa memberi akan haknya, hak tafakur daripada barang siapa memberi daripada haknya, haknya mana tu? Tafakur, daripadanya tu tafakur dah. Haknya mana tu? Dan barang siapa beri akan haknya, hak masa lah, hak masa daripadanya tafakur, kita beri ke hak bagi masa untuk kita tafakur, nescaya mengambil ia, ataupun seorang macam ni. Dan barang siapa memberi akan haknya seorang tu, daripadanya tafakur, nescaya mengambil ia seorang dengan habuan yang sempurna daripada tiap-tiap kebajikan. Maksud katanya kita dapat kesempurnaan bagi manfaat sesuatu perkara. Dan telah datang pada hadis, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Ada hadis begitu. Nih, tafakkaru sa'atin artinya bermula tafakur, kita duk merenung, menilai satu saat sahaja. Khairum min ibadati sanatin, lebih baik daripada kita buat ibadat selama setahun. Kerana dengan tafakur ni lah dia, bapa dia jadi begini ni, kerana dengan tafakur lah dia menghasilkan bagi ibadat yang berkualiti. Kerana kita mikir, aku masuk dalam kubur ni, aku tak bawa benda lain, aku bawanya amalan aku. Dia mari menung gitu. Nih, amalan kita saat ni tu mungkin ada bercampur gaul dengan tidak khusyuknya dan sebagainya lah, hak lain. Tapi dengan tafakur tu, dia memberikan kualiti hak terbaik bagi ibadat kita. Sebab tu macam tadi dia kata, kalau siapa dia bagi diri dia tu daripada tafakur, dia akan mendapat habuan yang sempurna bagi tiap-tiap kebajikan. Nampak ni? Jadi oleh kerana itulah, hok mari datang hadis tafakkuru sa'atin tu khairum min ibadati sanatin. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah Ta'ala mulia ke muka dia, kerana dia saat ni tu tak pernah sujud pada berhala. Tak, dia beriman tu, agama tu mari masa dia kecil lagi. Sahabat-sahabat lain tu mereka dah dewasa, tua dah. La ibadata katafakkuri. Siapa begitu mo Sayyidina Ali sebut ni, la ibadata katafakkuri, artinya tidak ada ibadat seperti tafakur. Pada nisbah apa? Pada nisbah mendapatkan manfaatnya sangat banyak lah. Ibadat lain tu dapat pahala, tetapi habuan yang sempurna kebajikan pahala di sisi Allah Ta'ala tu belum tentu lagi. Berbeza dengan tafakur. Tafakur enggak, tak ada lah. Dialah yang akan memberikan kualiti hak terbaik bagi amalan kita. Dia daripada dia ni lah marinya kita saat ni tu
mengenal diri. Tak. Kita mari duk mikir, aku ni kalau katakanlah Allah Ta'ala tak beri ke iman Islam pada diriku, lagu mana keadaan aku? Aku ni kalau Tuhan tak tunjuk jalan boleh nak ngaji kitab, lagu manalah keadaan aku? Tak. Mari fikir begitulah, rasa syukur pada Allah. Jadi dengan tafakur ni, selain daripada memberi kualiti bagi ibadat, dia juga melekat ke kebajikan yang ada pada kita. Apa dia melekat ke kebajikan pada kita? Dengan sebab tafakur saat ni, mari rasa syukur. Tak, mari rasa syukur. Allah, terima kasih banyak ya Allah. Lepas tu berbetulan dengan ayat Allah Ta'ala nyatakan, la in syakartum la azidannakum. Tu maksud katanya daripada tafakur tu, di antara habuan dia juga ialah melekat ke manfaat tu, kebaikan tu pada diri kita. Yakni dengan sebab kita syukur lah. Syukur saat ni tu, mari dengan kita mikirlah. Dan berkata setengah arifin rahimahumullahu ta'ala, al-fikru siraju qalbi fa iza zahabat fala adha'at lahu. Fa iza zahabat fala adha'at lahu. Al-fikru siraju qalbi fa iza zahabat fala idha'at lahu. Fala adha ni, hak ni adha ni, fala adha'at lahu. Artinya bermula fikir itu, al-fikru sirajul mu'min, pelita bagi hati. Apa maksud pelita bagi hati ni? Iaitu kita nampak kebajikan dan keburukan, manfaat dan mudarat. Tu maksud kata pelita bagi hati. Al-fikru siraju qalbi, artinya bermula fikir itu pelita bagi hati. Apa maksud pelita bagi hati? Kita nampak hakikat bagi segala sesuatu. Hak kebajikan, kita nampak kebajikan, keburukan, nampak kata berlaku keburukan, manfaat pun begitu juga, mudarat pun kita nampak kata mudarat. Dengan kita duk mengaji, kita tak nampak langsung nak jadi mudarat diri kita. Bahkan mendapat manfaat yang sebaik-baiknya. Berlaku keburukan pun tidak juga. Semua hak berlaku di kita saat itu susah payah kita di dalam menuntut ilmu agama, merupakan kebaikan hak banyak. Ya Allah Ta'ala tentukan bagi kita. Fikir itu pelita bagi hati, maka apabila hilang ia fikir, maka tiada terang baginya bagi hati. Nak terang macam mana? Muka pelita tak ada, lampu tak ada. Kita ni terang ni kalau siang hari kerana matahari. Lampu tu matahari. Malam terang kita kerana bulan, kerana lampu-lampu. Kalau tidak, kita tak gagal begitu. Jadi apa perkataan orang arif billah ni menunjukkan kepada besar sekalinya kita ni kena fikir. Kena ambil waktu untuk kita berfikir. Duk merenung, bukan merenung keadaan dunia, merenung kepada sikitnya kita dengan ibadat. Lagu manalah nak habis hidup kita ni duk keadaan begini ke? Tak silah ni. Kita nak paling tidak kita ni jadi kekasih Tuhan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, rasa bergetar hati kerana keagungan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bila dibaca ke ayat Quran, ia bertambah iman dia. Nak begitulah sifat-sifat. Maka tiada terang baginya bagi hati, dah tak ada tafakur. Kerana tafakur tu pelita dia. Dan tempat berlari fikir itu banyak. Tempat berlari ni maksudnya tempat berlaku. Berlari ni maksudnya tempat berlaku bagi fikir itu banyak. Maka setengah daripadanya tempat berlaku bagi fikir ni, dan iaitu setengah daripadanya itu semulia-mulianya perkara. Dan iaitu setengah daripadanya perkara itu, semulia-mulianya perkara,
bahawa engkau berfikir pada ajaib kejadian Allah Ta'ala. Enggak, ni memang ada dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tak tengok ko dengan binatang uta tu bagaimana kami jadikan. Ajaib sengerti uta ni. Kalau pada pasir uta dengan kuda, benar uta. Kalau jalan jauh gak kalah lah kuda tu. Sebab uta ni dia boleh simpan minyak. Taki minyak dia besar. Kuda dah ada taki minyak. Ni. Tak pelik ke aku jadi ke uta tu? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit aku akak ke tak ada dinding ke apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bukit tu aku jadi ke sebagai paku yang menetap ke bumi. Dan bagaimana pula bumi ni kami bentangkan. Jadi maksud katanya fikir dengan ajaib kejadian Allah Ta'ala. Binatang serangga tu lalak kau nyamuk tu, ada banyak mata. Lalak kau nyamuk. Nyamuk ni, nyamuk ada sebut pada Al-Quran ke. Nyamuk hati dia ada ke kejadian hok pelik-pelik lah. Macam mana dia boleh ada jarum suntik dia tu. Dia kita tak serah dia biru tu. Masya Allah. Ni. Jadi maksud kata nyamuk ni pun tak habis nak fikir kita ni. Ajaib tu. Kita tak rasa ajaib ni sebab benda tu benda hok duduk biasa dah dengan kita. Ni super telefon lah, super telefon ni. Telefon pelik ke dok? Pelik dengan touchscreen-nya. Boleh WhatsApp orang, boleh orang dengar ke pengajian habis seluruh dunia. Lepas tu kita rasa pelik dok? Tak pelik moga zaman sekarang ni benda tu benda biasa. Dok duduk terbiasa dah dengan kita. Cuba kita dengan teknologi hak sekarang ada ni, kita pergi ramai-ramai pi Ramli ko. Zaman-zaman hok kita kata 60 hek ko, nak 40 hek ko. Pelik. Setengah daripada tempat nak berlaku boleh memikirnya, kita fikir pada ajaib kejadian Allah Ta'ala yang mengalihkan lawan. Mengalihkan lawan. Gitu tak? Guana ni. Kejadian Allah Ta'ala yang mengalihkan lawan ni makhluk. Hak dobit sini. Apa maksud mengalihkan lawan ni? Guana dari kitab ni. Mengalihkan lawan. Kena tengok hak kita arak dia aku kena apa ni. Baik, bahawa engkau berfikir pada ajaib kejadian Allah Ta'ala yang mengalahkan. Tapi ya sini kalau kata mengalahkan apa juga. Sini ya tak iya mengalih. Kalau kata mengalahkan lawan apa? Tak. Lawan ni tapi sini Nabi kata lawan ni makhluk. Dan bekas-bekas kudratnya Allah yang batin dan yang zahir. Kena tengok Arab, naskah Arab dia guna nanti kena tengok. Dan barang yang berhemburan daripada alamat-alamat pada malakut Nuh ala langit Nuh. Dak ala malakut pada bumi dan langit. Dia pada orang-orang di sisi orang ahli kasyaf ni, dia alam ni dia ada peringkat dia. Dia panggil alam mulki. Alam mulki ni alam jasad biasa ni. Yang kedua dia panggil alam malakut. Alam malakut ni alam misal. Yang tiga alam jabarut. Jabarut ni alam bagi ruh tu. Alam jabarut. Ni alam malakut. Dia kata pada alam malakut, pada bumi dan pada langit.
Oh, pelik Ni, kita dengan ruh ni pun pelik dah. Hak masa kita kata mimpi. Mimpi tu pun pelik. Kita jasad duduk sini tapi kita seru kita dikejar ular kau gapo kau. Dipatuk ular kau kalau mimpi seru. Tu. Kita berlawan dengan hantu kau benar kau. Seru kita saat ni tu. Tu orang panggil benda-benda ajaib juga tu. Ale jabaru, ale ruh, ale malaku, ale mulki. Dan bermula ini tafakur. Ini tu kena badal dia bagi tafakur dah lah. Dan bermula ini tafakur, menambah ia tafakur pada makrifat engkau dengan zat Allah Ta'ala. Dok dengan benda-benda hak ajaib hak ada pada diri kita sendiri ni pun kita pelik dah. Bagaimana dijadikan hati, dijadikan fikiran bagi kita ni, dijadikan nafsu. Bermula ini tafakur, menambah ia tafakur pada makrifat engkau dengan zat Allah Ta'ala. Kau tambahlah kita kenal Allah Ta'ala dan sifatnya sifat Allah. Ni kenalah kalau dalam kitab sifat 20 tu memang kita kata kita beriman Allah Ta'ala tu bersifat dengan sam'un, qudrat, iradah, wujud. Apa yang kita imani saat tu, apa yang perlu kita buat. Ni jadi bila kita ni duk tafakur, kita mengetahuilah dengan sifat-sifat kesempurnaan pada Allah dan asma'nya, asma' Allah, nama-nama yang selayaknya bagi Allah. Dan telah menyungguh oleh Allah Ta'ala atasnya, atas tafakur dengan firman-Nya Ta'ala, unzuru maza fis samawati wal ard. Unzuru ay tafakkaru, wa'tabaru, wa'tabaru. Unzuru tu maksudnya tafakur, artinya tilik olehmu, tilik dengan makna perhati, dia ambil iktibar dah kamu. Tu maksud kata tilik situ. Bukan kata lihat sekadar lihat tu dah. Unzuru sini tilik dengan makna kita tu perhati, dia ambil iktibar akan apa yang pada langit dan pada bumi ni. Dengan ajaib-ajaibnya. Apa yang ada pada langit dan bumi ni daripada tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ni. Dan bermula diri engkau itu. Ni orang panggil tafakur fi nafsika ni. Dan bermula diri engkau itu setengah daripada ajaib kejadian Allah Ta'ala. Ni jugalah benda hak pelik yang Allah Ta'ala jadikan. Kalau kita duduk tafakur gini tak ada nak balas dengan orang lah weh. Tak. Kita lah duduk sibuk duduk balas hak tu, duduk balas hak ni, duduk balas tu. Tak ada ni lah, kita tak ada tafakur. Kita tak renung, kita tak kenal kau diri. Orang wali-wali tak ada duk balas dia, tak ada balas. Dia duk makan hakikat dia, tak. Kita ni baru duk makan syariat. Orang makan syariat ni yang ambil asbab lagi. Orang-orang tahap ni tak ada ambil asbab dah. Dia seru semata-mata diri dia tu ke Tuhan. Baik buruk dia tahulah. Ni benda tu ketentuan Tuhan. Tu makan tinggi. Kita kalau boleh sebelum pada mati nak duduk makan tu lah. Tak? Nak duduk makan tu lah. Bukan nak jadi tok guru besar, orang masyhur kodok. Ni kalau kata kita jadi orang hebat sekalipun di mata masyarakat, tapi kita dengan Tuhan tu kau tipis buat gapo sih? Kita saat ni tu kalau katalah di mata masyarakat tu molek atas dasar kita nak menyampaikan agama je. Tak ada hal lain lah. Sebab tu kita tak tilik orang kata gapo, kita tilik kepada agama kata gapo. Tu duduk. Dan bermula diri engkau itu setengah daripada ajaib kejadian Allah Ta'ala. Duk renung kau tangan Masya Allah, duk lihat kau muka Alhamdulillah.
maka fikir olehmu pada diri kamu. Mu dak renung kau diri kamu tu, fikirlah. Mu tak tengok pelik kau kuku ni. Lagu mananya tumbuh mu kerak, tumbuh balik. Tak. Dulu mu tak ada orang panggil bulu di muka, di tangan, di betih kau bergapo. Tiba-tiba naik bulu-bulu dia romo ke apa semua ni. Lepas tu mutih pula. Ni. Lepas tu kedu tak comel dah. Masa muda comel belaka lah. Siapa-siapa pun dia tua nak comel kat mana. Dan bermula diri engkau itu setengah daripada ajaib kejadian Allah Ta'ala. Maka fikir olehmu pada diri kamu firman Allah Ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatun lil mu'minin, artinya daripada bumi itu beberapa alamat, yakni tanda bagi orang yang yakin. Ya terjemah dalam mukmin, muqinin tu dengan makna yakin. Yakin yakni orang yang mahu pada yakin. Yakin di sini maksudnya dengan makna orang yang mahu pada yakin. Jadi kalau kata kita nak yakin kepada kebesaran Allah, kepada kebenarannya agama ni, pada dengan tanda-tandanya pada bumi, pada alam ni. Lil muqini, bagi orang yang nak pada yakin. Kalau betul nak, cukup dengan tu dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu adakah maka tiada lihat kamu. Mu tak fikir ke? Mu tak perhati ke dengan diri kamu tu sendiri? Mu nak semua perkara tak dapat. Asa tuhibbu syai'an, tu ayat hari tu lupa ni. Asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kadang-kadang benda hak kita benci ni benda baik bagi kita. Dan kadang-kadang benda hak kita sayang, kita suka, tak baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dia bermula Allah Ta'ala lah hak tahunya. Wa antum la ta'lamu, kamu tak tahu. Sebab itulah ni, kita ni tangguh orang hok duk tahap gini, kita syukur dengan nikmat, kita sabar dengan musibah. Tangguh kita, tangguh aulia illah bukan sabar dah. Mereka duk tangguh syukur semata-mata. Ni baik nikmat ataupun musibah. Kerana mereka mengetahui barang tu barang yang telah Tuhan tentukan. Ni Tuhan tu maha adil, maha bijaksana. Orang hok reti ke doktor ni, reti ke doktor kata nak jadi doktor ni bukan sebarangan orang. Kalau dia kata kena kerak kecing mani, kita kerak ke tak? Kerak. Dia kata kalau tak kerak ni melarat, habis cepat mati. Kerak. Dalam keadaan kerak tu pun mati juga. Cahaya lagi. Bukan salah ke doktor hak tu dia panggil siapa waktu dah. Supaya sekarang zaman kita ni Covid ni, suruh cocok dua kali lah. Lepas tu kali 30 untuk apa ni? Untuk wicomel muka 3 ni kan ganji molek. Kalau kita ngaji agama 3 ni enggak ganji molek. Kalau kita ngaji agama ni ya nisbah ke doktor dia tak ada lah. Kita percaya. Jadi sakit kok tak apalah. Ni muka demo tu hak lebih mengetahui, mereka tu ahli khibrah. Buat jalan raya tak. Kadang-kadang kita buat apa atas getok ni dia mau ada buat gapo ni hok jenis tak menyambung ni. Jalan getok ke ada ya jadi tak bersambung. Adalah. Jadi kita percaya semata-mata moga ahli khibrah. Apa dengan Allah Taala kita tak percaya. Ni sebab kita tak ulai-ulai, kita dak ulai sokmo, dak sebut sokmo, sebab tu ngaji ilmu tauhid.
Ilmu tasawuf ni nak kenal kau diri, nak kenal kau Tuhan lah. Dan sayugia bahawa berfikir engkau pada nikmat-nikmatnya Allah yang menyampai ia Allah. Kada dobik ni yang menyampai ia Allah akan nikmat kepada engkau. Jalanlah. Sayugia bahawa berfikir engkau dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala ni, hak Allah Ta'ala beri kau kita ni. Banyak bukan main daripada kita kecil lagi. Sebelum daripada adanya kita, Allah Ta'ala bagikan nikmat ijad. Apa ijad? Dilakukan kita. Tak ada kepada ada. Tu ulama kata di antara nikmat besarnya ijad dan imdad. Imdad ni macam mana? Tuhan bagi kita ni duk kekal ada lagi sekarang ni. Tu Tuhan bagi, bukannya kita boleh sendiri. Sebelum kita ada saat ni, tak ada kau kita duk minta nak bagi ada kita. Nak minta macam mana? Moga kita pun tak ada lagi. Cuba kita mari bayar. Kalau Tuhan tak tentu kita ada atas muka dunia ni, tak boleh nak bayar lah. Tak. Kita tak ada nak bayar lagu mana? Kalau nak boleh bayar sikit. Lagu mana kalau Tuhan tak kekalkan kita dengan ada? Mati kau kita saat ni tu keguguran kau, waliyadzubillah. Tuhan kekal kita ada. Tujuannya apa? Tujuan bagi kita ni boleh kenal kau Tuhan. Sebab tu setengah-setengah orang arif ni, daripada mati kecil dengan mati besar ni, dia mau nak mati besar. Cukup dengan mati besar. Kalau kita tilik orang mati kecil ni, tak ada dah bagi mereka tu seksa, kerana mereka tu tak ada taklifah. Tapi mereka belum kenal Allah Ta'ala. Tak ada nak belajar sifat 20, tak ada nak kenal ketuhanan Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab kita dah besar, Allah Ta'ala beri dah kita fikiran, Allah Ta'ala tunjuk dah jalan kita agama, kita boleh kenal Allah Ta'ala. Oh ni Tuhan kita, Allah suka sangat-sangat. Dan sayugia bahawa berfikir engkau pada nikmatnya Allah yang menyampai ia Allah akan nikmat kepada engkau. Dhamir tu jagalah. Dan nikmatnya dan nikmatnya dan nikmatnya Allah yang menyempurna ia Allah akan nikmat atas engkau. Firman Allah Ta'ala, fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Betul dah lah. Artinya surah apa ni? Artinya, maka sebutkan olehmu akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu sekalian dapat kemenangan. Jadi nak dapatkan kemenangan, Tuhan suruh sebutkan nikmat Tuhan. La'alla pada ayat Quran ni dia tak memberi makna dengan orang panggil tak yakin, tidak. Ya kita ni belajar apa mudah-mudahan berjaya. Maksudnya tak yakin. Tapi dalam ayat Quran ni bila kata la'allakum tuflihun ni maksudnya yakin. Mudah-mudahan tu dengan makna kata yakin pasti kamu sekalian akan dapatkan kemenangan kalau kamu memikirkan dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada kamu. Dulu tak kenal Tuhan we kenal dia. Dulu tak semaya tak kenal cara semaya Tuhan we semaya sembah dia. Dulu tak kenal ke amal baik, amal jariah Tuhan we kenal. Lepas tu boleh hoyak kau orang, boleh ke baca kalamnya. Bukan semua orang Tuhan bagi. Orang lain nak boleh nikmat iman Islam dengan Allah, menangis dapat. Kita ni tak syukur. Tu ya tak lekat tu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, dan jika menghitung kamu akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, nescaya tidak menghingga kamu akan nikmat-nikmat Allah.
Ada seorang tu ni, dulunya dia ni boleh kata dekat lah. Dia boleh nilai email dia tu kuat. Dengan ibadat apa semua. Satu ketika dia pun mari pelik lah. Sebab apalah jadi kelazatan tu kurang. Tak. Dia pun mari terfikir, kata rupa-rupanya dia lupa nak tafakur. Tak. Dia pun baru perasalah, kata patutlah dulu aku merasakan kemanisan lazatnya bila menyebutkan benda-benda kebaikan. Betinya bila berjumpa dengan benda-benda kejahatan. Tapi bapa sekarang ni rasa benda kebaikan pun tak ada rasa kelazatan, benda keburukan pun tak ada rasa beci. Rupa-rupanya baru dia tahu, kata rupa-rupanya dia melupakan pada nak berfikir. Betul? Tak. Allah Ta'ala nyatakan tadi, la'allakum tuflihun. Mu kena ingat nikmat Tuhan tu. Jadi kalau dulu dia tu duk ingat sama, duk tengok kau rupa keadaan dulu pada dia, duk tengok pada nikmat-nikmat ibadat dia dapat buat. Dia duk mikir, ada duk renung. Lah ni dia tak berenung. Ni duk berenung juga, berenung PKP dah ni weh. Nak cari kerja susah lah, nak berenung gitu. Padahlah pun ni kelazatan tu kurang. Dan faedah ini tafakur, penuh hati dengan kasih akan Allah, penuh yakni memenuhi hati kita tu kasih pada Allah. Jadi banyaklah kita kasih pada Allah dengan sebab kita tafakur. Jadi sebelum tidur ni, kalau bolehnya sebelum tidur ni kita buatlah sikit sebanyak ni. Kalau kata ada buku kat kita tulis gapo nikmat Tuhan kau kita learning. Diberikan lagi hidup, diberikan lagi boleh makan, diberikan lagi boleh ibadat, dibolehkan lagi duduk pondok, duduk mengaji agama. Dibolehkan lagi banyak nikmat-nikmat yang lain. Dak orang lain duk sakit, kita tidak. Orang lain mati dah, kita hidup lagi. Orang lain tak cukup makan, kita ada lagi makanan. Dalil kata kita ni ada lagi makanannya, kita boleh topak lagi telefon. Dah. Tu dalil dia nya. Dalil kata kita ni cukup lagi makan sebab kita boleh topak lagi telefon tu. Kalau orang tak ada makanan, tak boleh topak dah telefon. Tu alamat tu kata kita ni masih cukup. Tulis menu meta. Sebab tu kalau kita tengok anak kita, tengok isteri kita, cik abang kita, tengok kau kita, tengok kau tok guru, tengok kau pada ibu bapa, kita mari alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kena mari gitu. Ya alhamdulillah. Kita takdir kata sekarang ni kita tak mengaji. Kita duduk kilek katakanlah. Tak mengaji langsung. Tak. Ada orang duduk kilek ni dia sengotilah nak mengaji. Ada setengah orang duduk mengaji dah, sengotilah suruh nak pergi kerja. Macam-macam lah terbalik Tuhan, ya muqallibal qulub. Tuhan lah hak membalikkan diri kita ni. Nampak? Itulah di antara benda-benda kita nak kena tengoknya. Syukur aku ni Tuhan beri lagi ngaji. Makan boleh lagi. Orang lain duk suku-sukai dalam keadaan makan pun bercemat, mengaji pun tak ada. Usahkan kata nak ziarah ke alim ulama, sama telah. Ni. Dan faedah ini tafakur, penuh hati dengan kasih akan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Dia sebutan alhamdulillah hak di mulut dengan sebutan mari di hati tu lain. Pahala dia pun lain. Tak. Kalau bos sebut mulut ni tak ada mana ni layar dia je. Tapi kena usahalah. Lagu mana alhamdulillah tu nak mari daripada hati? Fikir. Kita ni kena fikir. Tengok ke Allah. Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah. Tengok ke makanan. Alhamdulillah. Orang lain tak nak makan, aku boleh makan. Hak besar sekali gapo hidup kita ni lah. Kita kena syukur banyak-banyak. Orang mati tak boleh dah nak buat amal ibadat. Kita alhamdulillah. Ya lain. Hak mari dari hati ni dia lain sangat-sangat.
Nak mari dalam hati tu tak ada lain kecuali kena ada tafakur. Memenuhkan kasih akan Allah Ta'ala pada hati kita ni. Dengan sebab penuh dalam hati ni, ia jeluak keluar ni. Ia jeluak dengan lidah buat amal ibadat, kaki tangan duk buat amal soleh. Fikir pun tak si, fikir pelik-pelik. Dan berbimbang dengan syukur akan dia akan Allah pada zahir dan batin. Duk berbimbang ni maksudnya bersibuk. Orang yang duk bersibuk dengan dunia, dia duk bersibuk alhamdulillah, alhamdulillah. Tu dia satu cerita seorang apa nama ni, dengan ulama besar. Sufyan Tsauri ko. Ni. Jadi satu ketika ni lupa. Ni. Dia tengok kepada seorang hok cacat. Tangan tak ada, kaki tak ada, tuai pun buta. Kemudiannya tubuh badan dia hak ada ni penuh dengan penyakit kulit. Tapi boleh lagi dia kata alhamdulillah. Maka peliklah seorang ulama ni. Dia pergi beri salam, assalamualaikum. Maka seorang miskin pengemis ni pun jawab waalaikumsalam. Hei Sufyan Tsauri. Dia sebut nama nah. Jadi ulama ni pelik. Dia kata mu tahu mana nama aku ni? Oh, dia kata setelah daripada aku mengenalkan Allah, Allah Ta'ala beri ke aku kenal segala makhluk. Aku kenal belaka. Tu hebat dia tu. Orang boleh yang ni. Ni. Tu ulama kata sen tak apalah. Aku nak tahu, aku duk perhati kamu daripada jauh. Macam manakah kamu boleh sebut alhamdulillah? Macam mana mu boleh rasa syukur lagi pada Allah, sedangkan aku lihat pada tubuh badanmu ni tak ada benda pun hok boleh menyebabkan mu ni bersyukur ke Tuhan. Tak ada benda pun. Ni, tubuh badanmu tak ada berapa. Maka dia kata, aku bersyukur dengan nikmat hok besar lagi Tuhan beri pada aku. Mana? Dengan hati dapat mengingati dia, dan lidah dapat mensyukuri padanya. Tu. Boleh mana buah tu kalau tidak dengan tafakur. Ni boleh kau tafakur lah tu. Dan berbimbang dengan syukur akan dia akan Allah pada zahir dan batin, tak serabut dengan benda lain. Kita ni serabutlah dengan dunia. Ni tak miskin lagi pun duk bimbang dah. Duk ada kerja, ada gaji dah, mikir juga dengan dunia. Sakitnya kepala duk mikir. Bangun pagi duk mikir dunia, macam manalah dunia aku ni. Maka tak ada lah syukur kita pada Allah. Kena baca kitab gini-gini banyak ni. Seperti barang yang kasih ia Allah akan barang yang tadi. Jadi bila hati kita ni dipenuh kasih dengan Allah, maka kita pun sibuk dengan duduk syukuri pada Allah zahir dan batin. Contohnya mana duduk syukur pada Allah? Kita buat dengan apa hak Tuhan suka, hak Tuhan benci kita tak buat. Dan redha ia Allah akan barang yang apa Tuhan redha kita suka nak buat. Kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana duduk, berdiri, bangun. Naik apa nama ni? Naik kenderaan, turun kenderaan. Lagu mana apa saya nak buat tu, kita nak buat belaka. Tu di antara kita nak mengejarkan redha Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad kata kepada mereka, kalau mereka ni benar kasih pada Allah, suruh ikutlah aku, yakni ikut Nabi Muhammad SAW. Nescaya mereka akan mendapatkan kasih Allah. Kena ngaji kita azkar, kena ngaji syamai. Tu asah-asah tu. Ni nak beramal dengan hak Nabi ni. Hak tu jalan pondok kita gitu. Ni Riyadhus Shalihin ngaji asah-asah. Ada masa lagi ni Tuhan beri kali kita ni rezeki lagi ngaji Bukhari, ngaji Muslim. Muwatta Imam Malik ke Abu Daud ke Nasa'i ke berapa ngaji. Tapi asah tu jangan tinggal lah. Asah ilmu farda'ain ni jangan tinggal. Tu syukur nikmat Allah. Terima kasih ya Allah. Orang lain dengan usia kita ni kadang-kadang tak ada masa dah nak mengaji, sibuk dengan kerja masing-masing. Tapi kita ni Tuhan bagi lagi masa dengan nak mengaji.
dengan nak baca kitab. Makan minum kita tak ada jejah pun. Anak isteri kita pun boleh hidup juga supaya ramai-ramai. Kita pada rumah, kita pada kenderaan, boleh belanja supaya ramai-ramai. Syukur kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur aku tambah lagi. Jadi orang panggil macam mana nak menambahkan nikmat agak kena fikirlah supaya dapat syukur. Dan sayugia bahawa engkau berfikir pada meliputi ilmu Allah Ta'ala dengan dikau. Apa hak berlaku di mu ni Tuhan tahu berlaku. Sirron jahron Tuhan tahu berlaku. Zahiran wa batinan Tuhan tahu berlaku. Sebelum selepas dia sedar Tuhan tahu berlaku. Sebab apa hak berlaku di kita ni pun kudrat iradat Tuhan. Alhamdulillah. Kudrat iradat Tuhan ni tu ni. Bukan hebat kita, kudrat iradat Tuhan. Alhamdulillah. Dan meniliknya Allah kepada engkau. Tengok ni dah ada sifat 20 duk sebut ni. Ni Tuhan duk tilik kamu. Budah mengaji dah kata Tuhan ni samuk basar ilmu. Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan lihat keadaan kamu, Tuhan mendengar keadaan kamu tu. Maka malu kamu nak buat sesuatu benda hak maksiat pada Allah. Ya gini ya, kita kena usaha masa kita ni penuh dengan ibadat tu ya. Ni, daripada pagi sampai ke malam kita usaha buat. Kita minat gapo dengan ibadat. Kita minat mengaji, buat mengaji, mengaji. Kita ni mengaji kurang minat. Kena mengaji jugalah, ambil masa kena mengaji juga. Tak minat mana pun kena ada juga masa mengaji. Lepas tu minat apa? Baca Quran. Baca Quran. Mengaji tu kena ada. Ni. Minat berzikir, banyak ke masa dengan berzikir. Kalau kata saya Nusa, ni zikir pun tak minat mengaji, tak minat baca Quran, tak minat belajar apa pun. Apa tu nak buat gapo? Usaha kita ni biar jangan siapa buat benda makruh, benda haram. Duduk program kita dengan hak arus. Khidmat ke masyarakat kau, hak tu pun pahala juga, besar juga tu. Ataupun kita buat dengan kerja urusan kita. Ni, daripada kita duk melakukan benda haram, benda makruh saat ni. Seperti barangnya kasih ya Allah, dan redha ya Allah. Dan sayugia bahawa engkau berfikir meliputi ilmu Allah dan dikau, dengan dikau, dan meniliknya Allah kepada engkau, dan memandangnya Allah atas engkau. Muduk mengajilah ni, hendak mengaji hal Tuhan dengar kau tak dengar, Tuhan tahu kau tak tahu, Tuhan lihat kau tak lihat. Umpama CCTV, atas pada CCTV lagi lah. Ni, kita tak berasa. Tak perasan moga kita tak ulat-ulat sebut. Bila ada ulat-ulat sebut kita mari perasan. Firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan ia Allah serta kamu di mana-mana tempat ada kamu. Ni tak melazimkan Tuhan ni bertepat ni. Kalau ambil zahir gak rosak tu. Dan Allah Ta'ala amat melihat dengan barang yang kamu kerja. Hak kita ada usaha di atas muka dunia lah ni Tuhan dak tengok. Ni suka Allah Ta'ala dengan hamba yang mana tu kan ada ke hadis kursi. Hamba ni selakah nak tuju Tuhan ni kat Allah, berlari dah nak menuju pada hamba ni. Ni nak kata Tuhan itulah hok mari dulu pada kita ni. Kita tak berasa kita nak pergi ke Tuhan. Sebenarnya Tuhan mari dulu ke kita. Mari dulu tu dengan makna kata Tuhan lah Tuhan lah hok beri pada kita rasa cinta pada dia. Tuhan lah mencapakkan rasa benci dengan dunia nak pada Tuhan ni. Tuhan lah buat capak ke kita, barulah kita ni boleh kita tuju ke dia. Kita jumpa pondok ni Tuhan buat mari. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kita kenal guru-guru, kita kenal ke kitab-kitab. Tuhan tunjuk ke kitanya. Orang lah ni kena artis ramai pada kena orang aling. Tu. Hak tu tak kata Tuhan tunjuk ke dia gitu dah. Tak boleh sadar ke Tuhan. Hak tu kena sadar ke dia. Bak apa dia tak usaha nak pergi kena orang aling, bak apa dia usaha kena artis. Walaupun hakikat kita mengaji ni semuanya daripada Allah, tapi tak nak sadar ke Tuhan benda buruk. Kita terima kasih ke Tuhan lah. Dan saya gila bahawa engkau berfikir pada taksir engkau pada ibadat.
Kita mari duk mikir Allah. Banyak kecuaian taksir ni kecuali kita pada ibadat. Jemaah kita kurang, khusyuk kita kurang, sedekah kita kurang, jangan rasa lebih. Tak. Kalau rasa lebih tu penat. Sembahyang kita tak tahulah ada kodok satu rakaat hak Tuhan terima daripada sembahyang kita. Kalau rasa hamba Tuhan terima belaka amalan hamba, tu alamat nak rosak tu. Bahawa engkau ni berfikir pada taksir engkau pada ibadat akan Tuhan engkau, melambat dengan semayang. Tuhan ni wi nikmat kau tak putus-putus mu maksud kalau bahasa kasar panggil wak tahid ni. Dak. Apa ibarat orang tua tu duk beri kau kita bukan main lagi dah. Nak suruh mengaji apa? Duduk asrama penuh buli orang. Dak. Mencotek arai ke muka bapak. Malu mak pok. Umpama zaman isulah ni tu. Jadi kita sedarlah kesilapan kita istighfar, astaghfirullahalazim. Lepas tu kita marilah sedar nikmat Tuhan kepada kita ni banyak, kita mari puji alhamdulillah. Dan melintangi engkau bagi kemurkaannya Allah dengan mendatangkan engkau barang yang menegah ia Allah akan dikau daripada nyonya barang. Melintangi maksudnya kamu buat. Dahlah kecuali kamu, lepas tu kamu duk buat pula benda Tuhan benci. Tuhan dak wisok mo kamu nikmat. Inilah kita rasa bersalah benar-benar ke Tuhannya. Firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidak menjadi aku akan jin dan manusia melainkan jadi mereka itu ibadat akan aku. Sini kalau Baba Sik ni dia tegurlah. Setengah-setengah terjemahan ni untuk menyembah aku, untuk ibadat pada aku. Tak boleh tu. Tak terjemahan gitu. Kalau Baba Siknya dia nak kepada wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali bagi menyembah aku. Bagi tu dia panggil hikmah. Kalau kita pasal dengan untuk menyembah aku, kita panggil lam lil manfaat. Kalau kita pakai liya'budun tu dengan makna lam tu lil manfaat, rosak akidah. Tapi lam pada liya'budun ni dengan makna lam lil hikmah. Tu kena tanda molek. Ramai orang salah faham tu. Lepas tu terjemahan saat ni tu kalau kata siapa ikut gitu rosak akidah tu. Tak masalah seolah-olah Tuhan ni ambil manfaat dengan kejadian. Sebab tu penting sangat belajar ilmu tauhid ni. Dalam ilmu tauhid tu ada sebutlah tu, di antara akidah kita ahli sunnahnya, mustahil Tuhan ambil manfaat dengan hukuman yang dia tetap di atas kita, wajib semaya, wajib puasa. Dan mustahil Tuhan ambil manfaat dengan kejadian dia ni. Seperti Tuhan jadikan kita jin manusia supaya kita ni ibadat pada dia. Tak Tuhan ambil manfaat dengan kejadian dia. Tapi hikmahnya, kalau sini ni Syekh Idris Al-Khayyat kita, Baba Idris kita ni cermat dah ni. Dia tak terjemah dengan untuk, tapi dia terjemah melainkan jadi. Jadi tu hikmah dah tu. Ataupun kalau Baba Sikap bagi, tidak aku jadi kaji manusia kecuali bagi ibadat pada aku. Mengaji ni, kalau tak mengaji dengan ahli dia, kita tak berjumpa benda-benda begini. Kalau mengaji dengan ahli dia, berjumpa kita. Sama kena saya duk ingat begitu. Tidak begitu. Mengaji dengan siapa? Tahu ada ustaz tu duk mengajar. Ustaz tu mengaji siapa? Tahu dia kata masa duk mengaji duk main ya gitunya. Main. Jadi ustaz duk main jadi ustaz. Tak deh. Jadi ustaz nak jadi penceramah agama ke apa, dia kena mari dengan mengaji baru boleh nak mengajar orang. Kita tak jumpa jalan lagi, kita nak bawa orang, mana boleh. Kita tak siapa pun Mekah, kita nak jadi mutawih dah, mana boleh. Tak. Kecuali mutawih tu qada nak akad bi ya. Tak apa hak tu. Kita apa boleh hak tu tu. Kena pergi siapa dulu baru boleh nak bawa orang.
Tak mengaji tasawuf nak bawa orang tasawuf. Tak mengaji tauhid. Nak bawa orang ngajar tauhid. Mana boleh. Rosak. Dan ini tafakur, menambah ia tafakur pada takut engkau daripada Allah Ta'ala. Mudah fikir benda-benda ni bawa khabar takut. Kasih pada Allah pun buat mari. Takut pada Allah pun dapat. Memang besar. Sengertilah hikmah kita ni. Mari duk mikir. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Betul. Ingat dengan nikmat Allah ni. Nescaya kamu tu akan berjaya. Berjaya jumpa jalan kepada akhirat. Dan ini tafakur menambah ia pada takut engkau daripada Allah Ta'ala. Dan menanggung akan dikau atas mencelok akan diri engkau. Mari celok. Ya beza nafsu amarah dengan lawamah sini ya. Lawamah ni dia buat juga jahat, tapi tak seperti nafsu amarah. Amarah dia buat jahat dalam keadaan dia rasa bangga. Tu rasa amarah ni. Inna nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah tu dia suruh dengan benda-benda jahat. Beza dengan lawamah. Lawamah ni dia buat juga jahatnya, tapi dia celah diri. Bapalah aku tak syukur nikmat Tuhan. Bapalah aku duk bimbang ke rezeki. Tu. Dia bila ada kita naik tangga lawamah ni nak jadi pada mutmainnah radiyah tu apa semua tu. Naik mulhamah dulu, barulah kepada mutmainnah. Ni duduk mutmainnah tak apa dah. Jiwa yang tenang, tak serabut. PKP tak PKP tak ada serabut. Tak ada gapo. Tak mengajar begitu saja. Kalau dah boleh sebab agama tak ada serabut. Kita ni tak tak serabut, tapi mari sikit-sikit. Tak mari tak tambah-tambah orang duduk luar juga. Adalah ni nak sewa rumah lagilah, api air lagilah. Sebab tu kita kena duduk sama dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Duduk dengan orang susah. Ni kurang di kita ni. Kena duduk dengan orang susah. Sebab duduk orang susah ni lah kita akan jadi lebih mensyukuri nikmat Allah. Sekarang ni berlaku ke apa? Suka duduk dengan datuk-datuk. Suka duduk dengan Tan Sri. Tak. Duduk situ gak tak akan ada rasa syukur. Tak akan ada. Sebab apa? Sebab kita pandai demo lebih. Kita akan pandai demo lebih. Jadi kita akan usaha nak lebih sebuah demo. Ni. Kita suka duduk dengan miskin, duduk orang kurang. Kita boleh belanja demo. Ada orang kaya tak ada kita belanja. Kita minta demo belanja, demo kaya pada kita. Maksud katanya banyaklah kelebihan duduk dengan orang fakir miskin ni. Sebab tu Nabi suka orang fakir miskin. Ni. Tapi fakir miskin hak syukur dengan Tuhan lah. Fakir miskin duk celah dengan hak Tuhan ni, hak ni tak ada kepuji tak. Sabar, tu fakir miskin tu bagusnya. Orang kaya pun ada syukur bagus. Dia maksud kata kita duk dengan orang kaya ke dengan orang miskin ke, biar ada sifat kehambaan tu boleh. Jangan cari orang kaya hak tak ada sifat kehambaan. Orang kaya hak tak ada sifat kehambaan ni macam mana? Dia nampak bijak dia hak boleh menghasilkan bisnes tu. Tapi kalau orang kaya ada sifat kehambaan, dia pulai pada Allah. Bila dia pulai pada Allah, kita duduk dengan dia tu ada cahaya dia sendiri. Ni main-main orang kaya pada cahaya dia. Nur cahaya dia telah mari ke kita. Cari orang. Kita nak duduk dengan siapa kena cari semua. Dan menjauh akal taksir dan menghinakan dia diri engkau. Celah kau diri dengan sebab kita tafakur, kita rasa banyak salah kita, banyak nikmat Allah, kita celah kau diri bapalah aku dah buat begini sedangkan nikmat Tuhan ni banyak. Dan menghina akal diri dan menjauh akal taksir, maksudnya kita akan usaha ke diri kita ni tak melakukan kecuaian dah pada Allah. Dan melazimkan bersungguh-sungguh, melazim ni memestikan bersungguh-sungguh, yakni pada buat amal lah. Dan sayugia sepatutnya lagi bahawa berfikir engkau pada hidup dunia, dia banyak pekerjaan nyonya dunia, dia keberatan nyonya dunia. Ni
dan segera hilangnya dunia. Mati tak ada lah dunia. Sebelum mati tu pun dunia hilang dah. Dah mati. Dunia ni jismo dunia. Jismo ni. Mana jismo? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Nah jismo ni. Dah. Tu jismo. Ngepeng zaman-zaman dulu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Jismo. Tu dunia pada tu. Bukan sebab kita usaha banyak dapat banyak dak. Ada orang usaha sikit pun boleh banyak, ada orang tak usaha pun boleh. Cuma iyalah agama suruh kita berusaha. Tapi nak kata rezeki tu boleh tentu dengan nilai usaha kita. Tak pogak. Ya keluar pagi balik malam. Malam balik pagi pula. Tu ya rezeki dia nya. Kalau dia tak kerja mungkin tu hati tengok lain pula. Nampak ni. Gitu. Tapi usaha tu kena ada. Bukan kata tak payah usaha gitu. Ada. Dia bukan makan kita tu. Ni. Makan kita ni usaha, tapi jangan kita lupa ke mengusaha ke benda hak tak hilang selama-lama. Ini akhirat kita. Ni hak kita dak usaha ni, dak usaha ni. Dak usaha ni. Bagi tak hilang ni. Dan engkau cuma banyak tak banyak lah. Kalau ikhlas banyak, dapat banyak. Kalau ikhlas sikit, dapat sikit. Dan engkau berfikir pada akhirat dan nikmatnya akhirat, cuba fikir hak tu Kalau kita ni malah tak berapa suka nak Allah duit, nak sedekah ni. Cuba kita bayar ke dengan tagrib. Tak? Kegemaran hak ada pada hadis tu. Orang yang mana dia bersedekah, malaikat mendoakan bagi dia. Malaikat doa apa? Tuhan menggantilah hak lebih baik bagi dia ni. Orang hak kedekut, malaikat doa juga. Doa dengan orang panggil hilal lah nikmat bagi dia. Malaikat doa kita ni. Jadi kalau kita nak bayar benda-benda kita kat hilal lah mazmumah kita tu. Bakhil kita tu. Dan berkekalannya akhirat. Firman Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Al-Baqarah 219. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Artinya seperti demikian itulah Tuhan Allah menerangkan Allah Ta'ala bagi kamu akan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuannya apa? La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Sebab tu tak nak berarti la'allakum tatafakkarun tu. Kena ambil juga ayat fid dunya wal akhirah. Nak berarti situ. Kita ngaji dulu pun gitu. Ni. Mudah-mudahan berfikir kamu pada dunia dan akhirat. Berfikirlah. Dunia ni mu nak tinggal. Akhirat tu hak kekal. Gitu. Mu jangan duk tukarlah. Hak mana hak kekal, hak mana hak tinggal. Ni. Bini gi kubur, atas kamu kubur. Anak kamu atas kamu kubur. Lepas tu siapa dia hak lekat kuburnya? Tak ada, mu sorang je. Dak hom duk usaha-usaha tu tak ada. Ni, Masjid Kuala Mujini kau tak ada masuk dalam kubur tu. Kalau masuk pun tak boleh pedah, buat bazir kalau masuk. Dan ini tafakur memberi faedah bagi engkau zuhud pada dunia dan gemar pada akhirat. Ni nak ngajinya. Ni nak ngaji, hak ni kita nak mengajinya. Hak ni ilmu hakikat sengatinya. Nak bagi zuhud ke dunia. Zuhud ni maksudnya kita tak ada cinta ke dunia. Ambil qadar perlu. Nafkah anak bini kita boleh makan, hak lain gak agama. Agama ni mana? Buat beli kitab, buat isi minyak, tak. Buat topak telefon nak mengaji. Ni. Buat bina pondok.
Nak duit juga tu. Ni. Kau dah tu dunia mata sih dah. Ada ke mana bah ni? Bandai ya, tak sibuk dah rasanya. Tak sibuk dah nak cari dunianya, kau dah boleh makan minum lah. Dia gemar pada akhirat. Jadi gemar kita ke akhirat. Bagi kita nak tinggal susah apanya. Kita nak pergi ke akhirat. Patut Tuhan nilai lah amalan kita ni setara mana. Sebab tu kita nak kena ada sokmo dengan guru ni. Sebab di guru tu ada cahaya daripada guru dia. Daripada guru dia bersambung cahaya tu daripada Nabi SAW. Ni, hodok bawa agama ni. Ya ibaratnya kalau kita ngaji sains kan, ia cermin, ia patung. Dia pantulan. Ni. Cahaya daripada Nabi SAW gi seluruh ke tabi sahabat. Jadi cahaya ni hak daripada Nabi lah. Ni. Hak Nabi pada Allah Taala, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan ajar kat aku maka eloklah cara aku ni. Pergi pada sahabat daripada Nabi, patu ke tabi'in pada tabi'in hinggalah pada kita sekarang ni kita dapat cahaya tu daripada guru. Sebab itulah pembuka bagi makrifat Tuhan ni guru. Tak boleh kita sekelihing dengan guru, tak boleh. Tak boleh. Balah dengan guru kita tak boleh. Balah dengan tok guru. Alah lah. Ni dakwa tok guru masuk penjara tok guru. Akhir zaman ngoti. Siap nak dakwa tok guru, nak dakwa ustaz nak mengajar kita. Tak dapat cahaya. Ya kita tutup pintu nak kenal ke Tuhan, tutup. Gilah mengajilah dengan siapa-siapa pun, pintu kita telah tertutup dah. Pergi mengaji mereka mana pun tak jadi dah. Dan ini tafakur memberi faedah bagi engkau zuhud pada dunia. Tu ngaji dalam kitab Penawan, dalam kitab tasawuf syariat tu terialah apa zuhud tu. Tak ada minat dah dengan dunia. Ni, dia gemar pada akhirat, dok minat ke akhirat, usaha sehari-hari tu. Tu ya keluar tabligh tu, usaha ke akhirat tu. Dok popok latu keluar kita nak cari dunia ni pakai kacing gitu je. Demo usaha cari akhirat tu dengar apa. Velpaya tak velpaya. Ni demo beri free gitu ya. Ngaji dah ada puluh-puluh ribu pun. Dia nama rezeki gak duk pun dia buat mari. Bukan sebuti buat mari dua lalu. Ya ni. Rezeki tu gak. Dia tu hendak bui. Tapi iyalah kita tak nampak lah tu. Mungkin kita tebang dengan dunia, ambo lah orang lain. Dan sayugia bahawa engkau berfikir pada mati engkau. Fikir mati. Kalau susah sangat nak fikir mati ni, kira nak gali kubur dah kita ni. Tu nak mana? Ambil selimut rekuk tubuh badan kita ni. Biar suruh panas, biar suruh susah nak menyawa. Kalau tak ada penyakit asma lah, penyakit asma ke mati situ pula. Kita pula kena dakwa ni. Jadi maksudnya kita tak penyakit apa ni, ambil selimut hok tebal molek lagi rekuk diri kita ni. Biar kita rasa kata kita nak mati. Dia sebenarnya semaya kita tu kedudukan kita dalam ialah hadah tu. Hadak kau kiblat dalam keadaan tangan kita ni letak gini. Keadaan orang mati ke duduk gitu. Sebab tu kalau pakai putih pula ingat lebih pada mati. Tu molek tu. Sebab tu Nabi galak ke kita pakai putih kalau ada kan. Bagi engkau zuhud pada dunia dan akhirat, dan saya bahawa engkau berfikir pada hati engkau, pada mati engkau, dan hasil kerugianmu dan mu mati tak ada dah. Dunia lah usahanya, usaha lah pergi ke mati. Nak buat wakaf nak buat gapo, nak sedekah anak yatim nak menyantuni anak yatim, nak menyantuni alim ulama. Pergi jumpa alim ulama, biar ada ke hati alim ulama kenal kita. Ni kita pun tak kenal alim ulama. Allah. Kita teruk tu laka-laka tu hak tu. Lepas tu nak selamat. Dan kesalahan kemudian daripada
luput, yakni lepas daripada kita luput daripada dapat buat ibadat ni. Bila kita mati ni, hasillah kerugian kita dia kesalan. Jadi menyesallah kita tak sudah-sudah kita dah ada kubur bah ni. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ingat nenek kita duk ngaji Quran, kita ngajar. Tak? Ingat ya guru Quran dia nenek kita ni. Masya-Allah lah, kita mimpi ke dia dalam kubur duk baca Quran. Orang ahli Quran. Untung orang ahli Quran. Untung. Hingga pada firman-Nya Ta'ala, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Habis itu wallahu a'lam. Insya-Allah sama esok pula. Habis bak ni sikit lagi. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadika. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.